Dokuntun. Hai, bersama saya lagi Elisa dan kita akan menjejaki 12 pelukis kartun dan komik Perak yang berjaya. Dan untuk episod kali ini kita akan bersama dengan Azhar Abdullah. Azhar Ma. Azhar Abdullah dikenali sebagai pengasas Persatuan Penggiat Komik Malaysia atau Perkomik. Jom kita dengarkan cerita tokoh seni kelahiran Taiping Perak ini di UiTM Puncak Perdana. Okay, saya mula melukis kalau ikutkan daripada kecil lah. Kalau memori kita taklah ingat sampai awal. Saya tadika tu dah melukis dah. Tapi dia punya subjek utama melukis tu, kalau kita dulu tengok TV apa yang ada dulu, of course yang apa dekat TV tu mana ni? Ultraman lah kan. Tu tengok Ultraman lawan raksasa apa semua, cari kertas, surat khabar. Apa-apa kebetulan lah banyak. Rasa mak saya bawa balik kertas-kertas A4 lama. Dia kerja bank. Bapak saya pun kerja airport dulu, bawa kertas sebab nak buat lapik-lapik, goreng-goreng, buat macam kertas ni lah. Lepas surat khabar, dah tahu surat khabar, cari kertas recycle macam ni kan. Belakang tu apa semua dan belakang tu saya conteng lah. Okay, itulah bermula rasanya terus melukis lah. Daripada tadika terus melukis. Dan rasanya zaman tu surat khabar penting lagi, orang baca surat khabar lagi. Utusan ke berita harian saya tak ingat. So dulu setiap satu Ahad komik. Setiap hari ada komik sebenarnya. Setiap hari ada komik melintang ni dah ni besar orang komik ni. Kalau surat khabar besar, satu page tu penuh komik kan. Dengan ujung minggu je surat khabar tu penuh 2 page komik kan. So rasanya saya mula tertarik. Rasanya komik yang saya tahu Zoy lah, komik strip lah. Okay, inilah pendidikan awal saya kalau komik lah, yang buatkan saya terus melukis daripada tengok Ultraman kan, dengan satu lagi Batman lah, Batman yang Batman kan. So tengok TV, lukis, kita punya dan nak reference. Dan seterusnya masa tu naik kereta api lagi balik kampung, balik Tepeng lah. Cerita ni pun pasal kita orang Tepeng kan. So bila balik kampung tu pergi Bas Tengkelang dekat stesen kereta api komuter. Time tu kedai mamak ni penting sebab di kedai mamak ni lah yang saya tak ada duit. Part time saya lah beli. Dia time tu dia pun duk belajar kat ITM kan. So duk mak saya, kakak dia. So kami balik kampung dulu lah. Kalau hari raya ke hujung minggu kami selalu balik kampung, naik train dulu lah. Balik stesen komuter Tepeng sekarang ni. Yang ERL tu lain Tapi lebih kurang sama lah kan. Dulu, so inilah komik pertama. Ada 2 komik Batman tahun 85. Saya darjah 2. Dah hilang lah cover dia. So inilah antara influence saya yang buatkan saya terus melukis kan. Okay, komik Batman ni kan. Okay, hilanglah cover dia. So inilah bahan rujukan dengan iklan masa, dengan kartun apa tu, apa yang kita lihat, apa yang kita tengok. Ni ada iklan masa, sorry kan. Apa yang ada dalam ni je kita lukis balik semula kan. Alright, dan seterusnya dalam sekolah subjek lukisan lah yang kita suka melukis dan kita terus melukis lah sampai sekarang. Saya nak patah balik. Masa saya lepas SPM ataupun lepas SRP, surat khabar ada buat pertandingan utusan berita harian, pertandingan buat komik. So saya hantarlah komik strip. Itulah mula nak buat komik. Tak berjaya lah, tak menang lah pertandingan lukis komik strip. Lepas tu, lepas SPM masanya saya cuba menghantar untuk fantasy, komik pasal serigala. Rasanya hantar, lepas tu tak ada sambutan. Maksudnya kena reject lah tu. Dah hantar melalui pos lah dulu. Rasanya masa editor, tak ingat masa editor rambut arwah lah kan, tak lepas. Dan seterusnya ingin sebab komik lah. Dan seterusnya pada tahun 98-99 waktu tengah top Ujang main lapor pun hantar. Time tu saya pergi dengan rakan saya masa di ITM dulu, Faitullah Hamzah, sama suka komik. Dan dia nampak saya tengok duk lukis baca komik Sin City, Frank Miller. Dia pun duk segila X-Men. Dan itulah kita semangat lah nak buat komik.
So hantar komik dekat Ujang, dekat Jalan Ipoh sebenarnya, Jebat Mall dekat Jalan Ipoh dulu, Karisma ke tak lupa lah. Kami kena reject. 99 kami hantar, time tu office dah dekat USJ Subang pun waktu tu Gayo reject juga kan. Tak kena. Seterusnya dia kata, tapi sebelum tu dia kata try hantar pula, kamu try hantar untuk ada majalah baru apa. Okay, time tu Apo dah publish. Okay, Apo dah komik waktu tu, Apo dah isu ketiga ke keempat lah, tak silap. Dia jumpa rasa petai rasanya masa tu editor. Dia kata time tu dia kata Apo dia nak konsep macam Ujang balik, dia nak komik strip, dia kartun balik, lawak lah. So terpaksa buat lah yang style kartun lah. Tapi bila buat style kartun tu dah tak sempat. Waktu tu juga jumpa Cik Jaafar masa tu, kononnya nak try lah, nak revive, kononnya nak buat fantasy. Tentu saya pun pergilah dengan tentu IDG lagi tidak dengan Milk, kartunis Milk masa nak buat ni sebelum Urban Comic. Pergi hantar juga ke Gempak pun kena reject. Tentu kami bawa juga pergi Karang Keras sebab tahu dia pernah buat majalah sebelum Jom tu, Gelih Hati tak silap, kononnya nak publish komik pun dia reject, tak terima. Dan itulah yang kami decide waktu tu, kita nak buat komik sendirilah, Urban Comics lah. Yang ni lah tahun 2001 publish, tapi 2000 tu dah start pasang niat lah nak buat komik ni. So kami 7 orang, saya, Ar-Rahim daripada USM, tapi dah start berkarya Gempak. Lepas tu editor tu Ayo ke siapa tak, dia kata kalau kamu nak buat komik try ajak Ain. Lepas tu saya dengan Faitullah yang Maju Gana ni memang daripada zaman ITM lah, buat architecture, memang minat komik. So dah memang dekat situ lah. Lepas tu Max pun kamu jumpa sebab dia roommate, housemate dengan budak architecture. Tahu nampak dia suka buat komik juga, kita ajak dia kan. Yus dengan White, time tu dia junior kan, kami ajak buat komik juga. Dan akhir sekali Adijin, time tu dia pun dapat SPM. So kita dah join dalam online forum-forum macam tu, forum komik Malaysia Artist pun benda lah, ada grup online. So bila kami offer, dia pun minat, dan waktu tu lah kami publish lah Urban Comics ni. Okay, masa ni banyak lah kekurangan. Time tu lah nak belajar grafik, layout, time tu lah DTP kan. So macam-macam lah, kita kontra ataupun kita advance dulu kan. Okay, so the cover cost printing apa semua, then bila sale baru tolak balik. So 2000 lah kita plan bila dah kena reject dengan semua publisher. Okay, dan akhirnya kita decide to go for our own Urban Comics. Okay, tahun 2001 March. Okay, dan 2000 tu kita start planning lah. Dia bertahan sampai tahun 2002. Dia isu terakhir, isu 18, okay, 2002 Disember. Dan pertengahan ada masalah, ada isu publishing. Tentu kita tukar dengan utusan print and distributor. So kita print dengan ni, dan kita ada tie up dengan satu DNA company advertising untuk invest, untuk partner. So time tu lah pergi utusan, dan time tu lah channel pun bertukar daripada kita dulu dengan Tiansha, tak salah saya lupa lah kan. Lepas tu kita balik dengan utusan publishing and distribution. Majalah ni disalurkan, kalau mana ada utusan, majalah utusan, di situ lah ada berkomik itu. Dan akhirnya kita terpaksa melabuhkan tirai, okay, sebab running cost dia tak nak cover lah. Sebab kami pun start print daripada 5,000 ke 3,000 unit, nak cover seluruh Malaysia tak tercover. And then sales pun 50%, 60%. Dan paling penting out of 50%, 60% sale tu, boleh katakan 25%, 30% tu Sabah Sarawak. Ikutkan kita misal tinggi kan Sabah Sarawak berbanding dengan Semenanjung. Tapi kalau waktu tu kita go for sampai 5,000 satu Malaysia. Tak boleh nak compare lah, nak masuk market satu Malaysia dengan 5,000 nak sebenarnya Sabah Sarawak. So kalau kat kedai lain ada 10, terbalas 10 ataupun 20, ada kat kedai-kedai kita letak 2 ataupun 3 je. Yang so mungkin kos tak ada nak print banyak, dan kita pun overhead dah tinggi. Tamatkan penerbitan bila partner kami berkata, publisher pun risau lah, sebab sales setakat 50% tak boleh nak cover kan. Itulah riwayat Urban Comics. Tamat Urban Comics, time tu sebab Urban Comics pun saya sambung belajar daripada architecture ke art and design. So Urban Comics tu senang kata waktu tu pakai duit PTPN lah. So beli komputer juga untuk
lebih pada publishing dan bayar sewa-sewa serta overhead cost lah. So PTPN tu tak banyak untuk diri sendiri lah. Waktu tu saya belajar, dan bila dah tamat tu saya membuat freelance grafik, illustration mana-mana. Saya pun mengajar, mula-mula kat Lingkop Wing. Tapi dalam Lingkop Wing tu mungkin saya juga publisher. Dan waktu tu kita dapat tahu bahawa PTS nak buat komik M. Time tu bersama Wanzu dengan Faizul lah, terpanggil taklimat untuk buat komik. Dan inilah idea pertama saya untuk komik M waktu tu, Merdeka Tahir dulu. Right, so inilah perancangan nama bersiri. Time tu tak ada konsep untuk kanak-kanak ke syarat compliance ada, tapi tak berapa nak tekankan lah. So maksudnya konten dia tu very asal ada komik kayak ini. Ni awak lah. Saya buat untuk Merdeka Tahir. Tengah-tengah buat ni. Nah, itu stop sekejap. So saya hantar idea saya untuk IPCC Digital Comic Page. Idea Liga Pernikahan ni lah datang kan. So mula saya masuk dulu idea pitch untuk animation. Dah hantar, tak menang 2006 lah. So 2006 tak lepas pitch untuk komik pula kan. Dia digital, as long as the platform publish digital tak ada masalah. Dia nak buat manual apa tak ada masalah. So inilah idea saya bawa pada Liga Pernikahan ni. 8 watak utama, ada Malin Deman, Pak Tua, Wang Kenik, Kebayan, Badan, Tanggang, Kelembai, Orang Minyak. Dikumpulkan jadi satu macam superhero waktu tu lah. Zaman fictional, zaman kerajaan Melaka. So watak-watak ni ada pada zaman kerajaan Melaka. So dia adalah zaman kurun ke-15. So mereka ni lah melawan anak sejahat. Kalau cerita lah villain-villain dalam ni kan spoil lah kan. Villain ni bukan villain yang biasa, dia supernatural. So adalah makhluk-makhluk. Waktu tu kononnya nak ikut style US kan. So publish pun besar ni. So tapi bila reduce ni, bayangkanlah 50% hilang detail artwork tu kan. So paksa orang kata, ada orang kata tak puas hati nampak macam fine detail tu tak nampak kan, sebab dia telah decompress kan. So bila menang IPCC ni 2006, dan time tu IPCC dia 30 page ke 40 page, 50 page so just a chapter. Tapi saya memang plan lah, halang hantar competition. Tak menang pun saya teruskan lah untuk publish. Alhamdulillah dah hantar competition, menang pula geran tu, tersiapkan. Teruslah saya terus kejar untuk publish lah dengan Liga Pernikahan ni. Dah siapkan 2008, saya terus siapkan ni Merdeka Tahir ni. So ini pun memang bersiri, orang kata one off je. Dan konsep ni pun kalau siapa memang waktu ni influence by komik Vagabond, Takue Ino yang buat Selendang tu, dia memang very deconstructive punya ni, very detail. So kalau ikutkan tengok komik pun dia step by step, frame by frame datang kan. So ini memang influence by Vagabond, Takue Ino, dan bersama juga Lone Wolf F Cup lah, Kosuke Kojima kan. So komik-komik Jepun pun ada influence dalam ni. So dah ambil masa lah kan, nak siapkan 100 page kan. 2008 siap je Liga Pernikahan, terus concentrate kan untuk siapkan komik lah. Walaupun dah boleh digital, tapi saya still suka feel manual tu lah kan. Puasan melukis tu kan, bila lukis. Lepas tu saya mengajar pula di UiTM, di Fakulti Filem Teater Animasi, pasal animasi lah, drawing. Dan sepanjang saya bermula 2012 start saya involve dalam projek menghasilkan animasi ni. Walaupun dia 100 page, bukan 105 page kan. Komik animasi ni adaptasi pada novel animasi Raja Faizal. So dia saya kata dekat 2 tahun, sebab dia publish 2015 Januari, saya ingat lagi. Tapi 2012 dah memula lah, pertengahan 2012. So dia dalam 2 tahun lah untuk menghasilkan kisah tengah social life ni. Itu intipati dia menggambarkan tengah-tengah dia lupa dunia kan, seronok dengan dunia, datanglah bencana. Ini flashback, datang bencana, datang alien kan. So ini pun nak menggambarkan, mencabarlah. So inilah menyebabkan 2 tahun lah nak siapkan 2 tahun setengah lah yang kata kan. Kalau ikutkan dekat compact, kalau ikutkan saya baca novel lah, saya nak pecah dari 3 chapter. Tapi publisher pun kata nak 1 dulu, so kita compress lah kan. Ikutkan
Bagi saya punya setback adalah cerita terlampau compress. Kalau saya dia tak feel, because bagi saya buat komik ni dia macam ada cinematic value. Dia kena pacing dia tu, pergerakan cerita tu. Okay, ke another Januari 2020. Okay, ni anthology game. So ada komik-komik pendek dalam ni, 10 page, 20 page, so 12 page lah, maksudnya 10 page. So masa tu sempatlah saya selit-selit sikit antara jadual kerja saya mengajar dengan buat sambut work advertising lain lah kan. Alright, so kau games, kau badminton. Ni tribute kepada arwah tembakau, perempat cinta. Okay, zombie. Okay, slot pendek zombie. Hantu. Okay, cerita pasal hantu asrama. Okay, dan robot. Okay, pengaruh saya mula-mula sekali adalah Zoy. Okay, sebab bagi saya 80-an memang penceritaan macam ni, dengan kalau siapa dalam 80-an dulu, cerita Indonesia yang persilatan masuk dekat TV kan, malam ke petang ada slot Indonesia macam pendekar-pendekar kan, pendekar daripada seluruh Indonesia. Dan tu videotape Zoy datang dengan yang daripada silap pendekar dia dapat menggambarkan Nusantara duk, kemelayuan dan pacing bercerita dia dalam teknik persilatan, sebab dia pun memang orang silat lah kan. So teknik persilatan itu dengan pacing, dengan gaya lukisannya, dengan stroke, brush stroke, dengan pen dia, dengan tata bahasa dia kan. So dia something yang menyebabkan saya ingin nak buat komik, dan inilah Tok Guru lah kata kan. Komik pula Pak Guru kan. Yang kedua, of course lah, ni rasa ramai kot yang suka kan. So Kampung Boy ni yang menariknya tu composition lah. Saya lap main composition. And first and foremost, dia pakai brush lah. Dulu dia pakai brush, sekarang dia pakai pen lah. So dan dia jumpa saya pun, dia pun nasihat kat saya, Azhar, stroke kamu ni elok pakai brush. So itu sebab kata-kata pada dia yang kata Azhar ni yang pakai brush, pakai pen. Mungkin kata-kata dia tu yang menyebabkan saya ingin. Nizam Bacok, dia masih lagi berkarya untuk siri-siri misteri, siri seram dengan Gempak Stars, lokal Gempak Stars. Dia punya stroke dia kemas detail dengan pacing, pergerakan cerita dia. Okay, dan macam dia berjaya membawa stroke ini masih lagi ada influence. Terkini dia ada bawa stroke Kemalayuan dia sikit lah, Nusantara dia sikit kan, dengan detail background dia, watak dia punya gesture kan. So dia nampak satu unik lah, satu yang saya katalah, Lat nampak dia punya, Zoy nampak Nizam Bacok. Tengok dah tahu dah itu stroke dia kan. Dia banyak main pen lah kan. Okay, tapi kekemasan dengan cara pacing ni, pergerakan cerita daripada satu panel ke satu panel kan. Okay, daripada dia marah ke, dia sedih ke, composition. Of course bila saya mula tahun 85 darjah 2 introduce dengan komik, time tu tak hafal sangat nama pelukis lah kan. Okay, time tu yang suka Batman sebab komik ni seri TV kan. Ni darjah 2 yang komik Batman kan. Time tu Tom Mandrake, tapi saya suka Batman lah, cara dia action dia lain, komik US ni lain. Okay, alright, cara pacing lah. So ini dah iklan ni lah. Terusnya Spiderman Spiderman ini reprint lah. Dia dalam 80-an dulu ada dikoleksikan begini kecil. Okay, time tu John Romita. So ini adalah pengaruh saya juga lah waktu tu, John Romita. Okay, tapi ini versi baru lah. Saya punya komik asal dah hilang lah. Yang time tu cover dia satu cover macam ni juga. Okay, seterusnya banyak di pasaran komik-komik Conan lah. Okay, komik Conan ni memang banyak dulu dekat kedai mamak, kedai-kedai majalah kan. So waktu tu saya semak balik John Buscema. Okay, John Buscema dengan Ernie Cheng. Ini Ernie Cheng, John Buscema. Okay, siapa nama melukis Ernie Chan. Okay, saya dia Filipino. So ini pun mempengaruhi saya. Of course karya Mao Wing-sing dan setiawan. Ini pun ikutkan saya macam katakan lah, saya buat Pendekar Melayu Tahir pun terinfluence dengan Mao Wing-sing juga lah, dengan detail line stroke dia. Vagabond, okay, influence untuk Pendekar Melayu Tahir, nak buat cerita macam ni lah. Dan of course kat Shiro Otomo, Akira, tengok punya detail kan. So ini adalah, okay, influence saya manga pun kuat kan, kat Shiro Otomo ni.
dengan detail dengan pacing stroke dia. Okay. US paling kuat of course Frank Miller kan. Okay, Frank Miller yang tak censored punya. Cara dia main dengan panel layout, okay, dengan black kontras. Okay, inilah. Saya mula-mula loose kan, tapi ni koleksi lah. Lepas tu beli koleksi kan. Cara dia main dengan panel negative space memang wonderful lah. Okay. Pada masa sama saya turut terpengaruh dengan Spiderman kan. Waktu Spiderman juga karya-karya McFarlane ni lah. Tengok McFarlane. Okay. Cara dia main angle, cara dia merevolusikan Spiderman. So ni antara influence. Okay. Okay, seterusnya Hellboy. Hellboy ni siapa tak suka, ramai suka. Ni pun nak terkoyak lah. Okay, composition dia, okay, black composition, simple lah, very graphic look. Seterusnya David Mazzucchelli. Okay, pengaruh saya lah. Okay. Pada tahun 90-an, detail dengan stroke je realistic. Dan of course seterusnya dalam early 2000 Paul Pope. Macam lah, dia banyak, siapa yang banyak main brush ni memang menjadi pengaruh saya lah. Selain dalam bila buat brush stroke ni, layanan manual freehand ni terselah. Dan seterusnya minimalist macam Goran Parlov. Dia main dari segi minimalist kan, tak banyak line work. Ini pun daripada pengaruh Alex Toth lah. Satu lagi yang lepas saya discover komik US ni, Alex Toth. Goran Parlov ni pun dia daripada school of Alex Toth. And very simple and minimalist. Itu pun saya tak berjaya ni nak buat very simple and minimalist. Sama juga lah, simple and minimalist macam Eduardo Risso 100 Bullets. Ini pun sama, dia camera work dia, angle dia letak macam ada passing story. Siapa nama kata ni? Jason Latour pun minimalist dengan exaggeration dia. Okay. Jason Latour of course lah, banyak lah antara utama lah. Chris Samnee, okay, pun saya cubalah nak main minimalist macam Chris Samnee dengan banyak lah main black. Dan of course raw energetic Daniel Warren Johnson. Kita nampak dia pun ada manga influence dari segi speed line dia, action sequence dia. So this is the yang terkini lah, Chris Samnee, Parlov, Jason Latour yang terkini lah. Dia tengah buat komik Wonder Woman sekarang ni. Kita pun tunggu koleksi dia. So dari segi energetic raw brush kinetic flow dia tu kan, dia macam influence anime kan, dengan speed line apa semua, tapi dia lagi energetic. Harap kalau komik seluruhnya saya dapat menghasilkan lebih energetic dan lebih outstanding action sequence macam Daniel Warren Johnson ni. Pen pertama ini daripada idea ke IPCC, daripada MDEC, anjuran MDEC, okay, Malaysian Digital Economy Corporation, entrepreneurship tak tahu, MDEC kat Cyberjaya, inisiatif oleh di bawah Jabatan Komunikasi dan Multimedia. So ini Liga Pendekar yang saya 100% on my own dengan assistant. Seterusnya benar juga pada tahun 2012 ataupun 11, tak ingat, 11-12, satu lagi bersama dengan Musyadi as a inker je untuk Semak Gasing, dan juga satu lagi as a inker juga untuk IPCC 2011-12, tak ingat antara dua tu, bersama dengan Muzali Ali. Itu pasal 15-11 Kejatuhan Melaka. Komik tu tak pernah publish sebab tak siap 100 pages tu publish. 9 dah saya anugerah komik 2009, dan anugerah komik tu dia membuka pada semua peserta yang berkarya komik. Dan kebetulan saya presiden, saya berkarya komik, dan publisher hantarlah Liga Pendekar ni. Cuma saya tak terlibat dalam jatuh kuasa penjurian ataupun penilaian Liga Pendekar, Liga Pendekar kan. So daripada penilaian juri waktu itu, Jaafar Taib, Datuk Lat, Prof Mulyadi, rasanya 3 tu kot, ataupun Haji Zainal, saya tak ingat, ada 3 ataupun 4 juri. So kamu 4 juri itu telah memilih daripada awal lah saringan, okey, sampailah ke finalis dengan Liga Pendekar komik terbaik, cover terbaik, penulis terbaik, pelukis terbaik. Pencapaian saya mungkin dari segi inilah, terlibat dengan Fashion Valley ni, buat dia punya product design. Dia gunakan dalam banyak dia punya merchandising apa semua, backdrop dia. Seterusnya ni ada
Liga Pendekar Board Game ni adalah satu idea untuk UiTM punya idea and concept, idea and entrepreneurship lah. So ini mendapat anugerah emas. Buat board game ni kita cuba ke pop up. So ini adalah tak apa, ini prototype lah, tak apa nak menjadi prototype tapi begini lah kan, prototype dia. Ni dah lama lah. So dia lebih pada nak kan. So dapat silver je, tapi inilah idea lah yang cuba diterapkan dengan kata-kata lain, cuba nak menaikkan minat pembaca kini pasal hikayat dengan main game. Dengan ini pun sebagai idea saya supaya nak mengurangkan orang main game on phone. So inilah dua idea yang juri kata boleh diberi award. Okay. Satu gold, ini silver. Ini 2016, ini 2017. Sekarang ni zaman digital, zaman yang social media, everything on your phone, on your tablet. Itu cabaran utama, sebab kita kena ingat komik ni dah dia macam pusingan roda. Tiba dia top, tiba tak top, tiba naik, tiba turun. Mengikutkan komik satu dunia pun Jepun, Amerika dengan Eropah dia tinggi lah. Sale tak sama dengan waktu dulu yang print banyak, million kopi. Sama dengan Malaysia lah tahun 80-an dengan gila-gila dulu. Lepas tu dengan Ujang Apol, seterusnya ke 4 stars. Tak sama, itu zaman lain. 80-an dengan 2000-an lain. Sekarang ni zaman baru 2020. So everything on the phone, digital, tapi we still need content. Dan kita still dapat, the last 10 years ni, banyak konten yang dikomersialkan dan di macam-macam platform is comic content. Tengoklah Marvel ke, Joker ke, menang lah kan. Kita kena up to date lah. So they still need content. Sekarang ni banyak konten-konten siri TV pun dah start pergi ke arah konten daripada komik. Okay, yang diadaptasi animasi, diadaptasi ke filem, dia mesti ada konten. Cuma cabaran ni nak menghasilkan, nak mempromosi dalam bentuk digital. Dan printing mungkin cost, sebab dia printing cost paper printing cost dia menaik. So itu cabaran utama lah. Okay, tapi karya tetap kita dah dengan karya. So kita nak something new, something fresh, something different. Even dekat US pun, walaupun sale komik yang dulu banyak tapi still banyak komik baru local. Gempak Stars ke arah digital, dan dia still keluarkan sale lah. Dia keluarkan dalam bentuk digital pun ada. Koleksi akan keluar macam kisah available dan banyak. Dia still keluarkan konten-konten macam ni. Dia straight macam dulu katalah macam ni, dia start keluar dalam majalah. Sekarang ni dia tak terus majalah, terus keluar buku ni terus. Dan siapa nak bersiri kena online lah. Okay, konten tu still ada. Sama juga macam saya ambil komik M, PTS, dia still keluarkan komik. Budak-budak sekolah still nak baca. Budak-budak still nak membaca. Walaupun zaman yang digital age ni kan, main phone lah, atau main phone lah. Phone tu boleh main game, phone dia dah boleh YouTube, dah vlog apa semua kan. Tapi still perdagangan konten. Cuma cara kita nak salurkan tu komik tu sama dalam digital pun boleh kan. Ada banyaklah digital yang saya rasa digital yang sekarang WeChat pada komik, apa site apa komik, digital komik dah ada. Boleh semak lah, itu boleh semak lah kan lah. Saya lupa nama banyak platform lah dia buat digital komik. Dan juga boleh publish lah, macam kata komik M, Gempak Stars. Dan kita pernah ada rumah kartun, nak display, nak buat event. Okay, dengan kerjasama berkomik, kita lancarkan, kita hasilkan komik digital apa, dan kita buat event-event untuk kita promote komik-komik ni. Okay guys, begitulah cerita sedikit sebanyak mengenai Azhama yang terkenal dengan award-winning komik Liga Pendekar. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Bye! Dah ketun!